Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Adik-adik, bapa, anak-anak dan semua keluarga, isteri dan cucu-cucu. Pagi ini bapa ambil kesempatan untuk meneruskan siri tazkirah bapa. Kemarin bapa tidak dapat mengadakan tazkirah kerana terpaksa pergi ke hospital Mata Tun Mesin On di PJ. Jadi proses nak cek mata ni rupanya dia orang tahu letak eye drops. This eye drop, it dilates the pupil, and bila dia dilate the pupils, after you check dengan doktor tu, bila balik tu, dia pupil besar tu, jadi bila tengok cahaya tu, dia orang kata your eyes become very sensitive. So the best way for me is to sleep lah, So just bangun sembahyang Zuhur dengan sembahyang Asar. At the time I have to sleep. Only by about Maghrib time I was okay. Jadi bila tengok balik, bila kita umur dah meningkat ni, kesihatan kita very important. Yesterday it was a scheduled visit lah, memang ada appointment. So walaupun PKP ni bapa pergi jugalah, dan hospital pun panggil lah. Dan bila kita ada sakit ke, so I have a bit of problem cataract, baru kita appreciate the nikmat of being healthy. Jadi bulan puasa ni is also an opportunity for us to improve our health. Actually there are so many benefits of orang kata puasa ni, to orang kata realign balik our health, through fasting. Of course, fasting kita macam bapa said at the beginning, niat dia ialah kerana Allah Ta'ala. Kita puasa kerana Allah. Kerana puasa ni ialah antara Allah dengan hamba-Nya. So, apa Allah akan reward untuk hamba-Nya untuk puasa ni, itu akan Allah tentukan. Jadi, untuk hari ini, sesi hari ini, bapa akan pilih satu hadis lagi. Hari ini hadis yang keempat dari Matan Arba'in, hadis Imam Nawawi. Kemudian bahagian dua, pada tazkirah hari ini, bapa akan bercakap sedikit tentang sedekah. Okey, sekarang kita pergi kepada hadis yang keempat dalam Matan Arba'in. Hadisnya, bapa bacakan terjemahan saja kerana hadis dia agak panjang. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, katanya, telah menceritakan kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia benar lagi dibenarkan. Sesungguhnya salah seorang kamu dikumpulkan kejadiannya dalam perut ibunya selama 40 hari air mani, kemudian menjadi segumpal darah seperti yang demikian itu, kemudian jadi seketul daging seperti yang demikian itu, iaitu 40 hari. Kemudian diutuskan kepada malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkannya menulis 4 kalimat, iaitu rezekinya dan umurnya dan amalnya dan celakanya atau bahagianya. Maka demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli syurga sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara syurga melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan dengan amal ahli neraka, maka masuklah ia ke dalamnya. Dan sesungguhnya salah seorang kamu mengerjakan dengan amal ahli neraka sehingga tidak ada jarak antaranya dan antara neraka melainkan sehasta. Kemudian terdahulu atasnya ketentuan tulisan, lalu ia pun mengerjakan pula dengan amal ahli syurga, maka masuklah ia ke dalamnya.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang keempat ni diriwayatkan oleh Abu Abdul Ar-Rahman Abdullah bin Mas'ud bin Qafil bin Habib Al-Hazali. Beliau adalah di antara orang yang mula-mula memeluk agama Islam. Di samping itu, Abdullah bin Mas'ud adalah khadam Rasulullah SAW yang setia. Kemana saja Rasulullah SAW pergi, beliau tidak ketinggalan turut sama. Beliau tidak pernah berenggang dari Rasulullah SAW dan sentiasa berada dengan Rasulullah walaupun di rumah ataupun di dalam perjalanan. Dan beliau terkenal dalam kalangan sahabat sebagai seorang penyimpan rahsia Rasulullah SAW. Okey, hadis yang keempat ni, satu hadis yang actually kalau nak dikupas amat luas bidang dia. Bila bapa tengok hadis ni, bapa tu kontak ustaz bapa, tok guru bapa. Tok guru bapa ni dia duduk di Kelantan. Bila bapa call dia tanya tentang hadis ni, dia kata, Malik, hadis ni kalau ustaz nak cerita 4 hari 4 malam pun tak habis. Ataupun kadang-kadang sampai 40 hari baru boleh habis cerita ni. Jadi ustaz bapa ni, tok guru bapa ni, dia kata Matan Arba'in 40 hadis ni, kalau kita boleh cover semua, dia punya ilmu di dalam dia macam mengandungi 1/3 atau 1/4 semua keseluruhan hadis tu. Kalau kita boleh cover hadis ni dengan mendalam, kita akan orang kata memahami Islam dan tanggungjawab kita untuk menjadi seorang Muslim yang baik, ya, dengan sempurna. Jadi hadis ni yang pada mulanya dia menceritakan mengenai kejadian manusia. Of course sekarang ni di dalam suasana sekarang, kita semua pergi sekolah belajar biologi dan sebagainya. Mungkin kita nampak mengenai kejadian manusia ni kita dah baca semua ni. Sekarang ni mungkin sekolah menengah, college, universiti, kita belajar tentang kejadian manusia ni. Tambah anak-anak bapa, 5 orang kerja di hospital, you have taken medical, pharmacy semua ni. So you have learned anatomy, so I'm sure you understand tentang kejadian manusia. Tapi dari segi prinsipnya, kejadian manusia dalam perut ibu tu, dia melalui 7 peringkat. Tiap-tiap satu peringkat tu 7 hari. Tiap-tiap satu peringkat 40 hari, 7 peringkat. Jadi kalau you time 7 time 40, 7 kali 40, dia 280. Yang tu yang kita kata mengandung 9 bulan 10 hari tu. So 7 peringkat of 40 hari. Dan di dalam Islam, angka 7, angka 40 is a very important angka. Sometimes can be magical angka. Sebab tu kalau kita baca dalam Quran, kejadian langit, 7 petala langit, 7 petala bumi, macam ni kejadian manusia, 7 peringkat kejadian manusia, dan 40 hari itu pun, di dalam Islam kita digalakkan untuk buat zikir 40 kali dan sebagainya. So angka 7, 40 tu is a very important angka. Dan bila bapa tanya tadi hantar hadis ni, sebab Imam Nawawi letak hadis ni nombor 4, so it's a very also high priority hadis. Jadi ustaz tanya, kalau aku nak cerita kat hang ni 40 hari, dia kata. So mungkin kalau kita ada masa, bapa boleh panggil tok guru kita baca hadis ni sehari 2 hari ke, tok guru boleh cerita. So yang penting di sini, itu peringkat yang pertama hadis. Kemudian peringkat yang kedua hadis ni dia ceritakan bahawa
Lepas 40 hari yang kemudian diutuskan padanya malaikat, lalu ditiupkan roh padanya dan diperintahkan menulis 4 kalimat, iaitu rezekinya dan umurnya, amalnya, celakanya dan bahagianya. Subjek ni kadang-kadang ada orang dia dispute kalau macam tu Allah dah tulis semua pasal rezeki kita, umur kita, I mean everything that's going to happen in this world to us ni Allah dah tetapkan, dan kita nak buat macam mana kan? Kalau Allah dah tetap kita orang Islam, kita orang Islam lah. Kalau Allah tetap kita bukan Islam, kita semua atau Allah dah tentu, so kita nak buat macam mana? Dia cerita dia bukan macam tu. Sebab tu bila bapa kontak ustaz tadi, dia kata ini yang you need 40 days to explain benda-benda ni, because dalam Islam the starting point is everything that you do must be based on ilmu din, ilmu agama, dan everything you do is first you must understand ma'rifullah. I mean, you must kenal Allah tu kena belajar tauhid dan sebagainya. Jadi to go detail into this, we need to have a separate session. But today we go through this hadis yang keempat. But what Bapa want to drive home is that this hadis is very luas ilmu dia. Jadi that's why Bapa do encourage suruh beli kitab Matan Arba'in ni. From there we can do further research dan kita boleh berguru.